qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar. Okey, hari ni kita akan lihat dua tajuk. Tajuk yang pertama ialah akibat tidak beriman kepada qada dan qadar. Akibat tidak beriman kepada qada dan qadar. Okey. Akibat dia kalau dalam buku teks dia ada nyatakan 5 akibat tidak beriman kepada qada dan qadar. Boleh lihat dalam buku teks muka surat 10. Okey, cuba lihat yang pertama, antara akibat sekiranya seseorang itu tidak beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, hukumnya menjadi kafir. Kita sebagai orang Islam wajib beriman kepada qada dan qadar. Kalau kita tidak beriman, hukumnya apa kelas? Hukumnya haram. Kafir bukan haram, kafir. Kafir terus. Okey, sekali lagi Mukadimah jelaskan, orang yang tidak beriman dengan qada dan qadar, Buku surat berapa Mukadimah? hukumnya kafir. Muka surat 10 Ishraf. Ingat ya? Hukumnya kafir. Yang kedua, akibat yang kedua, kita akan jauh daripada rahmat Allah. Kita akan jauh daripada siapa tu? Kita akan jauh daripada rahmat Allah. Okey, contoh macam jauh daripada rahmat Allah ni, contoh kita diuji sakit. Kan, kita diuji sakit, kita tak yakin bahawa sakit kita tu datangnya daripada Allah. Kalau kita fikir kebaikan dia, kenapa Allah datangkan kita sakit, hikmah dia kalau kita fikir, oh Allah sayang aku, Allah nak ampunkan dosa aku. Tapi kalau kita tak boleh terima, rahmat Allah tu jauhlah daripada kita. Okey, yang ketiga, akibat tidak beriman kepada qada dan qadar, kita akan mudah berputus asa dan juga kita malas berusaha. Na'udzubillah min zalik. Minta dijauhilah daripada kita semua. Contohnya, kita target peperiksaan kita dapat mumtaz, tapi sedangkan kita malas berusaha. Kan? Jadi apa yang akan kita dapat tu nanti, kita kena reda lah, maksudnya di situ. Kita tak boleh mudah berputus asa. Okey, yang keempat, akibat tidak beriman kepada qada dan qadar menjadi kita akan menjadi sombong dan angkuh. Ni kesan dia lah kalau kita tak yakin ataupun kita tidak beriman dengan qada dan qadar Allah. Apa yang Allah datang pada kita tu, kita tak rasa pun semua tu daripada Allah. Sedangkan apa yang berlaku kepada kita semuanya datang daripada Allah. Yang kelima, jiwa kita tidak akan tenang ataupun tenteram. Okey. Ini akibat dia. Akibat ataupun kesan jika seseorang itu tidak beriman kepada qada dan qadar. Kita kena ingat, okey, setiap apa yang Allah bagi tu ada hikmahnya. Kalau kita gagal, mungkin Allah nak gantikan yang lebih baik untuk kita. Kita kena fikir macam tu. Boleh ke 5 Muslim? Okey, kita teruskan. Muka surat 11. Semua lihat muka surat 11. Okey, muka surat 11 tu gambar pertama tu gambar apa? Siapa faham gambar yang pertama tu menunjukkan gambar apa? Gambar apa ni? Hari raya, foto hari raya. Nama hari raya. Biasa kalau hari raya kita berkumpul dengan siapa? Tu gambar apa? Kita berkumpul dengan ahli keluarga kita, betul tak? Okey. Dia suruh kita lihat gambar tu dan dia suruh kita fikirkan, dia suruh kita faham. Maksudnya di sini dia bagi gambar keluarga tu
Okay, kita ni kena yakin keluarga yang Allah anugerahkan kepada kita sekarang ini adalah yang terbaik untuk kita semua. Jelas tak maksudnya di situ? Jadi kita tak boleh bandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain. Jadi kita kena fikir keluarga kita sekarang adalah yang terbaik untuk kita semua. Jelas tak? Itu yang dimaksudkan gambar yang pertama tu. Boleh? Okey, gambar yang kedua. Kalau kamu lihat gambar yang kedua tu, orang tengah bagi-bagi makanan. Betul tak? Nampak tak dekat tu? Okey, kalau dekat slide tu gambar yang kedua, gambar orang bagi bantuan. Okey, maksudnya di sini kalau kita fikirkan bermasyarakatlah, kita semua hidup dalam keadaan bermasyarakat. Betul tak? Jadi tanggungjawab kita bila kita hidup dalam bermasyarakat, kita kena tolong menolong. Maksudnya orang yang senang kena bantu orang yang susah. Orang yang susah mendapat bantuan daripada orang yang senang. Itu yang dimaksudkan gambar yang kedua. Seterusnya, gambar yang ketiga. Gambar orang sedang buat apa tu kelas? Solat. Okey, orang tengah solat. Kenapa dia bagi gambar orang tengah solat? Dia nak menunjukkan di sini, gambar ni menunjukkan ini adalah salah satu cara bagaimana kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Maksudnya di sini kita kalau untuk meningkatkan keimanan diri, kita kena didik diri kita rajin menunaikan solat. Solat 5 waktu tu dah tentulah wajib kita tunaikan. Manakala solat sunat itu adalah cara lagi untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Maksudnya di situ. Okey, seterusnya saya laju sikit ya. Okey, gambar yang keempat, gambar apa kelas? Gambar yang keempat tu gambar apa? Gambar orang sakit kan? Okey, kita bayangkanlah yang terbaring atas katil tu kita. Okey, maksudnya di sini gambar ni menunjukkan ujian kesakitan. Allah bagi ujian kesusahan dengan ujian sakit. Kan? Kalau kita sakit, kita rasa susah tak? Damia, kalau Damia sakit, Damia rasa susah tak? Tak. Okey, kita jangan fikir kita rasa ya Allah kenapalah Allah uji aku sakit. Okay, kita fikir dari segi sudut positif dia, kenapa Allah bagi aku sakit? Mungkin di situ Allah nak hapuskan dosa kita, kan? Seterusnya Allah nak meningkatkan keimanan kita. Maksudnya kita kena fikir apa yang Allah jadikan kepada kita ada hikmahnya. Boleh ke? Seterusnya gambar yang terakhir ialah gambar orang mengaji, kan? Orang menuntut ilmu. Ya, kat sini juga dia nak mendatangkan bahawa ini cara jugalah, cara untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Maksudnya dengan cara apa? Dengan cara kita pergi majlis ilmu. Okay, selain itu yang paling senang sekali kita sekarang duduk dekat rumah. Kita duduk dengan mak ayah kita. Dengan nasihat daripada mak ayah kita tu pun salah satu cara untuk apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah. So mak ayah mesti bagi nasihat yang baik-baik pada kita, kan? Okey, itu maksudnya gambar-gambar ni disuruh kita fikirkan cara-cara yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Okey, seterusnya kita masuk. Sekejap. Okey, kita lihat hikmah ni pula. Tadi kesan kalau kita tak beriman dengan qada dan qadar. Yang ini hikmah dia. Apa yang kita akan dapat kalau kita beriman dengan qada dan qadar? Okey, anak murid dia cakap, apakah hikmah sekiranya kita beriman kepada qada dan qadar? Okey, ustazah dia jawab apa? Antara hikmah beriman kepada qada dan qadar ialah apa dia? Nampak tak point dia bagi tu? Melatih apa tu? Melatih melatih diri untuk apa? Banyak bersyukur. Jangan main chat ya Raya Rifai. Awak nak UPKK ni tolong fokus, jangan banyak main. Okey?
hikmah yang kita dapat kalau kita beriman dengan qada qadar, kita akan Melatih diri untuk untuk banyak bersyukur. Yang kedua, kita akan bersabar serta menjauhkan diri dari sifat sombong dan juga putus asa. Ini semua ada soalan nanti. Okey, seterusnya Ustazah ada cakap lagi. Selain itu, kita juga dapat memupuk sifat husnuzon. Apa maksud husnuzon? Husnuzon maksudnya bersangka baik dan kita akan rajin bekerja serta menenangkan jiwa. Itulah kalau ini kesan dia lah, kalau kita menanam dalam diri kita sifat bersangka baik dengan Allah dan semua orang lah. Okey, itu hikmah dia kalau kita beriman dengan qada dan qadar. Okey, seterusnya kita sama-samalah amalkan kalau dalam buku teks muka surat 14. Okey, dia suruh kita amalkan dua perkara daripada tajuk yang kita belajar hari ini. Iaitu yang pertama, berdoalah hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Jelas ya? Okay, janganlah percaya kepada benda lain selain daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, sentiasa berdoa kepada Allah. Maksudnya kita kena sentiasa bergantung kepada Allah. Kita doalah kepada dia. InsyaAllah Allah tolong kita. Okay, sentiasa berdoa kepada Allah dalam semua keadaan sama ada susah ataupun senang. Macam awak sekarang, awak rasa malas, awak doa, ya Allah tolonglah bagi sifat kerajinan dalam diriku. Doa banyak-banyak, insyaAllah Allah akan kotakan apa yang kita minta tu, insyaAllah. Ya Allah bagilah aku ni rajin belajar, ya Allah. Terangkanlah hati aku ni, ya Allah, dalam menuntut ilmu, ya Allah. Doa banyak-banyak, insyaAllah Allah tolong kita. Penting kita minta lah kan, jangan tak minta. Okey, habis dah untuk slide. Okey, Maklimah laju je terus. Boleh buka qada dan qadar tu apa? qada dan qadar tu kan kita dah belajar. Qada tu maksud dia, apa maksud qada? Pelaksanaan, manakala qadar ialah ketentuan daripada Allah Ta'ala. Hari ni tak sempat dengar lagu qada dan qadar. Selepas ni awak boleh buka dekat YouTube, awak tarik nasyid qada dan qadar. Cuba hayati lagu tu. Ni kalau sempat ni Maklimah cuba pasang lagu tu. Dalam lagu tu dia dah selitkan apa dia maksud qada dan qadar. Maksudnya cara lah. Maklimah kasih je link dia. Okay, sabar dulu. Kita buka dulu buku latihan inovatif. Buku surat 7. Semua buka buku latihan inovatif, muka surat 7. Okey, muka surat 7 tu dah, semua dah siap. Okey, buka muka surat 7. Senaraikan 5 akibat tidak beriman kepada qada dan qadar. Okey, kalau kamu tak tahu apa dia, boleh lihat dalam buku teks 10. Dalam buku teks muka surat 10. Boleh tulis siap-siap kat tepi ni. Tulis kat tepi ni. Okey, jawapan muka surat 10. Oh, tak boleh tulis sebab dah. Kamu tulis kat sini. Tak boleh tarik pula. Okey, jumpa tak jawapan dia dalam buku teks muka surat 10. Akibat tidak beriman kepada. Okey, tulis jawapan. Okey, muka surat 10. Nanti awak tulis jawapan dia apa. Yang pertama, hukumnya menjadi kafir. Okey, ni akibat dia. Kalau kita tak percaya dengan qada dan qadar, hukumnya kafir. Okay. Yang kedua, kita akan dijauhi daripada rahmat Allah. Yang ketiga, kita akan mudah berputus asa. Yang keempat, kita akan menjadi sombong. Yang kelima, hidup tidak akan tenteram. Boleh? Jelas tak 5 Muslim? Yes. Okey, boleh nyatakan 5 akibat tu nanti? Boleh tulis tau. Okey. Semua jelas? Raya Rifai seorang je jawab ni. Orang lain jelas tak? Jelas. Nanti kamu saling
Okay, nanti salin sendiri ya. Muklimah dah bagi tahu dah jawapan dia di muka surat berapa. Okay, jawapan muka surat 10 dalam buku teks. Okay. Okey. Okay, Muklimah padam ya slide yang ni boleh? Boleh. Okay. Okey, seterusnya lihat di muka surat 8. Okey, jom kita buat sama-sama muka surat 8 ni. Sekejap ya. Muka surat 8. Tandakan right pada jawapan yang betul. Tandakan right pada jawapan yang betul. Macam mana ya? Okey, ni dia. Okey, tandakan right pada jawapan yang betul. Sekejap ya. Okey, nombor 1. Memupuk sifat husnuzon. Okey, mesti ada yang tanya, apa dia husnuzon Muklimah? Husnuzon ni maksud dia bersangka baik. Husnuzon ni maksudnya bersangka Baik. bersangka baik. Maksudnya contoh macam situasi kita sekarang kan, kita tengah COVID kan. Kita bersangka baik dengan Allah. Mungkin Allah ada hikmahnya di sebaliknya kan, mendapatkan ukhuwah antara keluarga kita kan. Kita fikir macam tu. Ataupun kita akan lebih menjaga kebersihan diri kan contohnya. Okey, bersangka baik. Apa maksud husnuzon? Bersangka baik. Okey. Memupuk sifat husnuzon adalah antara hikmah beriman kepada alif kitab, ba hari kiamat, jim Islam, dal qada dan qadar. Mana jawapan di kelas nombor 1? Cepat. Apa jawapan nombor 1? Sifat husnuzon, bersangka baik itu adalah hikmah kita beriman kepada apa? Kitab. Kitab. Kita belajar kodok. Jawapannya apa? Qada dan qadar. Kodok dan qadar. Tandakan right dah. Okey, nombor 2. Berdoalah hanya kepada Allah yang maha alif tiada, ba berkuasa, jim tuli, dal kerdil. Berkuasa. Pandai Rifai. Okey, nombor 3. Sentiasa berdoa kepada Allah dalam semua keadaan sama ada atau senang. Alif kaya, ba miskin, jim mewah, dal susah. Mana jawapannya? Susah. Pandai. Ya, tandakan right. Okey, nombor 4. Okey, merupakan perhubungan antara manusia dengan Allah untuk mendapatkan sesuatu yang baik dan menjauhkan diri daripada sesuatu yang buruk. Okey, apa tu? Alif doa, pandai. Nombor 5. Antara berikut, manakah hikmah beriman kepada qada dan qadar? Menjadi sombong, bersangka baik, selalu bermain, menjadi kafir. Mana hikmah dia? Menjadi kafir. Bersangka baik. Hikmah lah. Berhikmah kita beriman dengan qada dan qadar. Mestilah kita sentiasa bersangka baik. Jelas Saya tutup slide. Okey, kita teruskan muka surat 9 yang terakhir. Semua buka muka surat 9. Muka surat 9. Okey, tulis 3 hikmah beriman kepada qada dan qadar. 3 hikmah beriman kepada qada dan qadar. Okey, mana? Okey, kat sini kamu boleh lihat muka surat 12. Tajuk dia hikmah beriman kepada dan qadar. Okey, jawapan dia ada dalam dialog antara pelajar dengan cikgu dia tu. Tiga-tiga ni kan. Okey, contoh dia Muklimah tulis kat sini. Apa dia hikmah dia? Okey, antara hikmah beriman kepada qada dan qadar ialah melatih diri banyak bersyukur. Kamu tulislah sini. Melatih diri banyak bersyukur. Tulis. Jawapan dia boleh lihat muka surat 12. Ya? Muka surat berapa? 12. Okey, yang kedua. Apa hikmah dia lagi?
kita akan bersabar, tulis. Bersabar. Pendek-pendek je jawapan dia, senang je. Okey, yang ketiga, apa lagi hikmah dia kalau kita beriman dengan qada dan qadar? Kita akan menjauhi dari sifat sombong. Let's menjauhi dari sifat sombong. Dapat ke 5 Muslim? Okay, kalau kamu tak tahu kat mana, boleh tengok buku teks. Okey, jawapan dia dalam buku teks muka surat 12. Maklumat tulis sini Maklumat tadi menjauhi apa? Menjauhi dari sifat sombong. Tengok dalam buku teks kalau nak. Okey, maklumat tulis sini jawapan. Lihat buku teks muka surat 12. Boleh tak? Ni kalau yang nak saling boleh saling ni. Sempat lagi. Ada 10 minit lagi. Sebab Mualimah ada kelas lagi tahun 4 lepas ni. 4 Muslim pula. Okey. Boleh ke 5 Muslim? Dapat tak? 3 latihan ni saja Mualimah nak awak buat. Siapkan. Okey, Mualimah ulang balik. Petang ni kita belajar 2 tajuk. Yang pertama, akibat tidak beriman dengan qada dan qadar. Yang kedua, hikmah dia. Kita beriman kepada qada dan qadar. Okey. Ada soalan nak tanya tak? Ada tak soalan nak tanya? Tak ada. Okey, tak apa. Boleh lihat muka surat 12 ya. Okey? Okey, 5 Muslim. Maklimah minta maaf. Tak apa, nanti Maklimah akan share dalam Telegram. Awak boleh balik tengok video ni. Kalau tak sempat salin nanti tengok dalam video YouTube tu ya. Boleh? Maklimah. Okey, ya saya. Hari tu saya buka tutor TV Sriti tapi saya tengok ada 4 je video. Tapi saya ingat saya dah banyak dah. Memang dah banyak dah. Kan ada Maklimah share juga kan yang subjek-subjek dekat dalam grup Telegram. Boleh tengok dekat situ. Ataupun awak tarik je dekat atas tu search. Awak buka grup Sriti tu search subjek apa yang awak cari tu. Contohnya subjek Tauhid. Tarik Tauhid. Nanti akan keluar. Okey? Boleh? Okey, 5 Muslim. Depan ni kelas apa pula?